Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Ku. Nama saya Fatin Elina Silfi binti Azli Aziz dengan nombor matrik JM1378721. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang perbandingan di antara dinasti Qing dan dinasti Ming. Jadi dari segi kemunculan dinasti Qing ini, dinasti Qing adalah sebuah dinasti pertama Emperor China yang berlangsung dari 221 hingga 206 sebelum Masihi. Dinasti itu dinamakan sebagai pusatnya di negeri Qin, iaitu Gansu dan Shanxi moden. Dinasti itu diasaskan oleh Qin Shi Huang, iaitu Maharaja pertama Qin. Kekuatan negara Qin ini telah meningkat dengan banyaknya oleh pembaharuan perundangan Shang yang pada abad keempat sebelum Masihi, iaitu semasa zaman negara berperang. Seterusnya bagi kemunculan dinasti Ming. Dinasti Ming ini secara rasminya merupakan Great Ming, ialah sebuah dinasti Empire China yang memerintah dari tahun 1368 hingga 1644. Ia berikutan dengan kejatuhan dinasti Yuan yang dipimpin oleh Mongol. Dinasti Ming ini adalah dinasti ortodoks terakhir China yang diperintah oleh China Han etnik utama China. Walaupun ibu kota Beijing ini jatuh pada tahun 1644 kepada pemberontakan yang dipimpin oleh Li Zicheng yang menubuhkan dinasti Shun yang berumur pendek, iaitu telah berlakunya banyak rejim yang berlaku dan sehinggakan membawa kepada sakit-baki keluarga Ming secara kolektif Ming Selatan, iaitu sehingga situ ia bertahan sehingga 1622. Dari segi sumbangan dinasti Qing melakukan reformasi administratif yang signifikan, termasuk pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan baru dan peningkatan dalam banyak sistem pentadbiran. Mereka juga banyak menggunakan elemen sistem pemerintahan Tiongkok klasik, tetapi juga menyesuaikan dengan elemen-elemen baru seperti administrasi yang terpusat dan standard yang nasional. Dapat dilihat bahawa dinasti Qing ini dia menggunakan sistem pemerintahan yang agak lama dan pemerintahan yang klasik seperti sebelum-sebelumnya dinasti yang lain. Dinasti Qing ini secara lazimnya tidak menggunakan secara pemerintahan yang moden. Jadi seterusnya bagi dinasti Ming pula, dia melakukan reformasi administratif yang signifikan, termasuklah peningkatan sistem birokrasi dan pembaharuan hukum. Mereka juga telah mengadopsi prinsip-prinsip Konfusianisme dalam administrasi, dalam pemerintahan dan membentuk sistem ujian pegawai negeri yang kuat untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah. Seterusnya dari segi kejatuhan, dinasti Qing ini telah mengalami masalah dalaman dan luaran. Beberapa dinasti Qing ini dia telah melakukan reformasi seperti reformasi tuntutan 18 tahun, iaitu 100 Days Reform yang dipimpin oleh Kaiser Guangxu dan Perdana Menteri Kang Youwei pada tahun 1898. Namun reformasi tersebut gagal kerana perlawanan keras dari golongan konservatif di dalam pemerintahan. Seterusnya dari segi kepada dinasti Ming pula, iaitu dari segi kejatuhan, pada tahun 1644, pemberontakan petani yang dipimpin oleh Li Zicheng yang dikenal sebagai pemberontakan liaran telah menyerang ibu kota Ming, Beijing, iaitu yang kini dikenali sebagai Beijing. Pemberontakan ini telah mengejutkan dan melemahkan dinasti Ming, iaitu telah menandakan bahawa telah membawa kepada berakhirnya kekuasaan dinasti Ming ini. Pemberontakan petani ini justru itu telah membawa kepada era kejatuhan bagi kerajaan dinasti Ming. Seterusnya dari segi peralihan dari Qing ke Ming, peralihan dari Ming ke Qing ini atau dikenali peralihan dari Ming ke Qing
atau pencerobohan Manchu ke atas China dari tahun 1618 sehingga 1683 telah menyaksikan peralihan antara dua dinasti utama dalam sejarah China. Ia merupakan konflik selama beberapa dekad dan antara dinasti Qing yang baru muncul iaitu penyandang dinasti Ming dan beberapa puak lebih kecil seperti dinasti Shun dan dinasti Zi. Ia berakhir dengan penyatuan pemerintah Qing dan kejatuhan Ming dan beberapa puak lain. Seterusnya, bagi kesimpulan, kedua-kedua dinasti ini telah mengalami era kejatuhan dan kegemilangan di mana kerutuhan yang berlaku telah membawa kepada peralihan dinasti yang baharu iaitu Ming ke Qing. Penggabungan tersebut telah memberikan sumbangan yang banyak kepada rakyat dan masyarakat China sehingga zaman tempoh zaman tersebut. Oleh itu, sekian daripada saya, Fatin Nasifi. Terima kasih.